Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Akmal Syahrom. Berita utama 7 Rabiul Awal. Curang dan poligami antara faktor kes cerai meningkat. Juga angkara cemburu pesara tentera ditikam sehingga mati. Trend peningkatan statistik kes perceraian di Malaysia dilihat semakin membimbangkan sekaligus mencerminkan struktur institusi kekeluargaan yang kian rapuh. Jika sebelum ini masalah kewangan dan komunikasi menjadi faktor utama perceraian, namun Peguam Syar'i Tetuan Amalina Adam and Associates Nur Amalina Adam mendedahkan faktor curang dan poligami menjadi alasan popular bagi kebanyakan permohonan kes cerai kebelakangan ini. Yang pertamanya isu curang, kecurangan. Itu memang perkara ini memang sedia maklumlah, isu yang melibatkan curang ini seperti mana yang telah diceritakan di media sosial, saya pasti. Dan yang keduanya adalah berkaitan dengan isu poligami. Jadi kita tak boleh nak salahkan poligami. Poligami itu tak salah, tetapi orang yang mengamalkan poligami itu sendiri yang tidak memahami perkataan poligami yang sebenar, kaedah poligami yang sebenar. Selain itu, suami yang tidak memahami konteks nafkah terhadap isteri dan keluarga juga menjadi punca berlakunya perceraian dan sering dipandang remeh. Antara situasi yang sering didengari ialah keculasan suami untuk memberi nafkah kepada isteri yang bekerja dan mempunyai harta serta pendapatan sendiri. Sementara itu, perubahan pemikiran wanita yang lebih cakna terhadap hak sebagai seorang isteri juga turut menyumbang kepada perceraian yang menjadi jalan terakhir terhadap sesuatu masalah. Dan mungkinlah perceraian ini berlaku atas alasan berbanding dengan yang terdahulu, tahun yang terdahulu. Mungkin wanita sekarang ramai yang berpelajaran dan tahu apa hak yang masing-masing berdasarkan mungkinlah pembacaan. Jadi kita melihat di sini itulah antara yang menyebabkan mungkinlah ketika ini banyak berlakunya perceraian atas alasan wanita sekarang ramai yang dah bangkit, dah tahu dah apa hak masing-masing. Dalam pada itu, beliau juga menasihatih agar golongan muda untuk tidak berfikiran bahawa perceraian adalah solusi bagi masalah yang berlaku di dalam sesebuah rumah tangga dan merujuk kepada mereka yang bertauliah untuk mendapatkan khidmat nasihat. Sementara itu, mengikut rekod bahagian kaunseling dan pembangunan insan Jabatan Zakat Majlis Agama Islam Negeri Sembilan MAINS, Ketua Kaunselnya Nur Azman Ahmad berkata pihaknya mengendalikan 400 sesi kaunseling melibatkan pasangan yang bermasalah dalam perkahwinan dan ingin bercerai. Jelas Nur Azman, antara faktor yang mencetuskan konflik suami isteri ialah ekonomi, termasuklah hilang pekerjaan dan tiada sumber pendapatan. Namun ia bukanlah jalan terakhir dan mungkin ia boleh diselesaikan dengan cara yang lebih baik. Kebanyakan klien yang hadir itu mereka dibuang kerja, hilang pekerjaan, tiada sumber pendapatan. Jadi menyebabkan itu menimbulkan konflik di antara suami isteri. Jadi bagi saya, apabila mereka hadir tu, ini satu kebijaksanaan yang mereka lakukan dalam kehidupan. Berbanding mereka membuat keputusan dengan bergaduh, melafazkan perceraian, kan. Sekurang-kurangnya bila ada proses runding cara ataupun proses bimbingan daripada kaunselor, klien boleh membuat redecision, putusan semula. Sama ada benarkah tindakan mereka untuk bercerai ataupun perceraian itu sebenarnya adalah skip mereka daripada masalah. Kan? Masalah tak selesai kan? Tapi sebenarnya mereka perlu dibimbing. MAINS mempunyai 17 kaunselor bertauliah dalam mengendalikan pelbagai kes termasuk membantu pasangan yang mempunyai masalah rumah tangga. Jelas beliau, sama ada perceraian itu wajar atau tidak, ia bergantung kepada keadaan dan keperluan pasangan itu sendiri berdasarkan situasi mereka. Tugas kami ialah membantu klien untuk celik akal, membantu klien untuk mendapat panduan, membantu klien untuk mereka membuat keputusan hidup yang betul. Sama ada bercerai atau tak bercerai itu, dia bergantung kepada apa yang diperlukan oleh klien. Kemungkinan kita lihat perceraian berlaku kepada mereka
dan perceraian itu wajar untuk mereka lakukan. Contohnya mangsa keganasan rumah tangga, sudah menjadi mangsa bertahun-tahun. Kalau kita kata ialah perceraian itu tidak baik, sedangkan perceraian itu satu perkara yang perlu dilalui oleh pasangan kerana tidak lagi memberi manfaat dan kebaikan kepada kedua-dua pihak. Baru-baru ini, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Mas Ermiati Samsudin ketika berkata di Dewan Rakyat memaklumkan sebanyak 66,440 permohonan cerai membabitkan pasangan Islam difailkan di Mahkamah Syariah seluruh negara sejak Mac 2020 hingga Ogos lalu. Daripada jumlah itu, Negeri Sembilan mencatatkan daftar permohonan cerai sebanyak 3,473 kes. Nur Azman ditemui selepas Majlis Pelancaran Bulan Kaunseling Peringkat Negeri Sembilan 2021 yang dirasmikan pengerusi Mains Datuk Dr. Abdul Aziz Sheikh Abdul Kadir di Menara Mains Seremban tengah hari tadi. Seorang anggota tentera dan seorang lelaki direman sehingga 20 Oktober selepas disyaki terlibat kes pembunuhan pesara tentera di Bukit Sumpitan selama 11 Oktober lalu. Ketua Polis Perak Datuk Mayor Farid Al-Atrash Wahid berkata mayat mangsa 62 tahun ditemui dengan 5 kesan tikaman di bahagian belakang dan 4 di bahagian depan badan. Menurut Datuk Mayor Farid Al-Atrash, mayat mangsa ditemui selepas 3 hari kejadian kira-kira 60 meter dari bahu jalan raya. Suspek pertama ialah seorang anggota tentera berusia 34 tahun dan seorang lagi suspek adalah orang awam yang bekerja sendiri berusia 31 tahun dipercayai dikenali mangsa. Katanya siasatan mendapati mangsa telah dilarikan dari kediamannya di Taman Ngah Ibrahim di Taiping secara paksa kira-kira jam 4 pagi hari yang sama. Datuk Mayor Farid Al-Atrash berkata suspek melarikan mangsa dengan bersenjatakan besi dan memandu kereta jenis Nissan Almera. Hasil soal siasat, suspek kemudian membawa polis ke sebuah kawasan di Bukit Sumpitan Selama dan menunjukkan lokasi mangsa telah dibunuh. Jelasnya kejadian dipercayai berpunca akibat cemburu di mana suspek mempercayai mangsa mempunyai hubungan sulit dengan isterinya. Anggota tentera terbabit ditahan di Taiping pada 9 malam 12 Oktober lalu sementara seorang lagi suspek ditahan di Perlis pada pukul 10 malam sehari kemudian. Kedua-dua suspek disiasat mengikut Seksyen 363 Kanun Keseksaan dan Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana melarikan orang dengan salah di dalam daerah Taiping serta pembunuhan di daerah Selama. Selepas bertindak membunuh ibu dan ayah kandung di Kampung Kemahang Lipis pada 4 Oktober lepas, seorang penganggur didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati. Tertuduh Ahmad Hafizuddin Muhammad, 31 tahun, bagaimanapun hanya mengangguk faham dan tiada pengakuan direkodkan. Tertuduh didakwa telah membunuh Muhammad Masai 68 tahun dan Zailan Zainuddin 64 tahun di sebuah rumah tidak bernombor di Kampung Kemahang Benta pada 4 Oktober lalu antara pukul 11 malam hingga 12 malam. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Muhairi Muhammad Noh manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Terdahulu, Muhammad Muhairi meminta agar tertuduh dirujuk ke hospital psikiatri bagi melakukan ujian mental dan memohon mahkamah tidak memberikan jaminan terhadap tertuduh. Mahkamah kemudian yang memerintahkan tertuduh dibawa menjalani pemeriksaan di Hospital Permai Johor Bahru selama sebulan. Media sebelum ini melaporkan sepasang suami isteri maut selepas dikelar anak lelaki mereka. Suspek yang tidak bekerja dipercayai terbabit dengan ajaran sesat hingga hilang pertimbangan dan membunuh ibu dan bapanya sendiri. Sebutan semula kes 11 November depan. Seorang bekas guru besar mengaku tidak bersalah atas 3 pertuduhan pecah amanah wang sumbangan zakat berjumlah RM75,000 antara 17 dan 19 Jun 2 tahun lalu. Tertuduh Muhammad Nur Azmi Darno, 54 tahun yang bertugas di Sekolah Kebangsaan SK Merbau Sempak membuat pengakuan itu selepas kesemua pertuduhan dibacakan secara berasingan di Mahkamah Session Shah Alam.
Berdasarkan pertuduhan, Muhammad Nur Azmi didakwa telah menyalahgunakan wang sumbangan zakat berjumlah RM75,000 daripada Malaysia Building Society Berhad untuk murid asnaf SK Merbau Sempak bagi kegunaan sendiri dengan tidak mengagihkannya pada program pemberian sumbangan Hari Raya 2019. Dia dituduh melakukan kesemua kesalahan itu di Bank Islam Cawangan Saujana Utama pada 17 dan 19 Jun 2019. Muhammad Nur Azmi yang bertugas di bahagian psikologi dan kaunseling Jabatan Pendidikan Negeri Selangor sejak 1 Julai lalu itu didakwa melakukan kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 409 Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan boleh dihukum penjara sehingga 20 tahun dan sebat dan denda. Mahkamah menetapkan jaminan RM30,000 dengan seorang penjamin selain mengarahkan tertuduh melapor diri di pejabat SPRM Cawangan Kelang pada minggu pertama setiap bulan. Mahkamah turut mengarahkan tertuduh menyerahkan pasport antarabangsa serta tidak dibenarkan mengganggu saksi daripada SK Merbau Sempak sehingga perbicaraan selesai. Kes disebut semula 22 November depan. Dua warga asing dan seorang wanita tempatan berdepan hukuman gantung selepas didakwa di Mahkamah Magistrate Ipoh atas tuduhan mengedar dadah minggu lalu. Bagaimanapun tiada pertuduhan direkodkan kesemua mereka selepas pertuduhan dibacakan secara berasingan. L. Narayanan, warga India yang bekerja sebagai pembantu kedai runcit, didakwa memiliki 62 kg dadah berbahaya jenis cannabis di sebuah rumah 4 Oktober lalu. Putri Adelia, warga Indonesia serta warga tempatan M. Hemamalani dituduh bersama seorang lagi yang masih bebas mengedar dadah berbahaya jenis pil yaba sebanyak 161 gram di sebuah rumah di Bains. 60% daripada kawasan yang mengalami gangguan air dijangka menerima semula bekalan menjelang esok selepas kerja-kerja penyelenggaraan Loji Rawatan Air LRA Sungai Selangor 1 SSP 1 selesai sepenuhnya. Menteri Besar Selangor Dato' Amiruddin Syari bagaimanapun berkata setakat petang tadi sekitar 5% kawasan terjejas telah mula menerima bekalan. Alhamdulillah, beberapa tempat sudah mula terima menjelang pukul 4, pukul 5 ini. Kebetulan semalam kita dapat selesai awal. Jadi mulai hari ini dah mula, tapi jangkaan hari ini oleh Air Selangor ialah 4 ke 5%. Saya tak pasti lagi berapa banyak sekarang ini, tapi 4-5%, tapi menjelang esok semakin banyak tempat hingga mungkin boleh cecah 50 ke 60% kerana kolam imbangan tu yang penting dan kolam agihan tu yang penting. Kolam agihan imbangan ni kosong selama tempoh 14 jam. Jadi kita memerlukan hampir 12 ke 15 jam untuk mengisi air dalam kolam itu. Tambah beliau, kawasan berhampiran Kuala Selangor antara kawasan terawal yang akan menerima bekalan air dan Kelang dijangka menjadi kawasan terakhir menerima bekalan. Dato' Amiruddin Syari berkata demikian kepada media selepas Majlis Pelancaran Program Pembangunan Usahawan Ed Shah Alam petang tadi. Jelasnya kerja-kerja penyelenggaraan dan perbaikan itu terpaksa dilaksanakan selepas tempoh 27 tahun susulan beberapa insiden kebocoran pada tahun 2016 dan 2020 lalu. Katanya tindak balas antara bahan kimia yang digunakan bagi proses rawatan air telah memberi kesan kepada paip berkenaan dan memerlukan proses penyelenggaraan. Sebelum ini, media melaporkan sebanyak 998 kawasan di sekitar Lembah Kelang berdepan gangguan bekalan air berjadual selama 4 hari bermula pada Rabu. Hilang ayah dan ibu sekelip mata, dua beradik menumpang kasih di rumah anak yatim. Bertemu kembali. Belum hilang kesedihan pemergian ibu pada 13 Ogos lalu, dua beradik sekelip mata menjadi piatu selepas ayah pula dijemput ilahi akibat COVID-19 pada 2 Oktober lepas. Kehilangan tempat bergantung pada usia meningkat remaja bukan sesuatu yang mudah. Namun Nur Amanina Hazwani Romli 15 tahun dan adiknya Nur Amira Natasha Romli 13 tahun redha dengan takdir yang menimpa mereka.
Anak sulung kepada pasangan Allahyarham Nurmala Mat Desa dan Romli Saad, Nur Amanina Hazwani, 15 tahun berkata, segalanya berlaku dengan pantas, malah tiada sebarang petanda memandangkan kedua-dua ibu bapanya sihat sebelum ini. Arwah ibunya tidak pernah menceritakan derita kanser yang dialaminya sehinggalah bapanya menghantar ibunya ke Hospital Yan untuk pemeriksaan. Lepas di hospital Yan, mak kena bawa pergi hospital Sengatan ni untuk dapat rawatan yang lebih elok. Dan lepas tu tengok mak tak sedap dia ni, duk esok-esok tu apa doktor maklum kata mak dah tak ada. Selepas pemergian ibu, dua beradik ini meneruskan kehidupan bersama bapa yang sebelum ini bekerja sebagai nelayan. Bagai sudah jatuh ditimpa tangga, satu-satunya tempat dua beradik ini bergantung menghembuskan nafas terakhir selepas positif COVID-19. Enggan menyusahkan saudara yang lain, Amanina dan adiknya Nur Amira akur untuk menghuni di rumah anak yatim perempuan Jariah Kasih di Perdana Hai. Walaupun berat mengatur langkah meninggalkan rumah yang menyimpan pelbagai memori suka duka bersama arwah ibu dan bapa, dua beradik ini terpaksa keluar demi masa depan mereka. Masakan mak apa, ni kan selalu rapat dengan mak kan. Rasa macam hilanglah mak tu, dengan ayah kan. Bila tak ada iPhone ni macam rasa kosong lah lagi tu kan. Yang tak boleh lupa tu apa, kan selalu rapat kan. Kisah pilu dua beradik ini sebelum ini mendapat perhatian Murtada Dakwah Center dan keputusan yang terbaik adalah menempatkan mereka di rumah anak yatim. InsyaAllah dua beradik ini akan kita pindahkan ke sekolah menengah kebangsaan Bandar Sengatan ni sebab dekat dengan kawasan kita ni dan kita akan hantar dan ambil mereka ke sekolah lah. Kepada sesiapa yang ingin membantu, sumbangan boleh disalurkan ke akaun Maybank Pertubuhan Jariah Kasih seperti tertera atau hubungi Natibah Abu di nombor 019 475 6373. Kerajaan Negeri Kelantan benarkan pelaksanaan solat fardu Jumaat dan solat fardu di semua masjid dan surau mengikut kapasiti sebenar masjid berkuat kuasa esok. Kebenaran itu bagaimanapun tertakluk kepada syarat-syarat serta prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. SOP solat jemaah bagi tempoh pelan pemulihan negara PPN Fasa 2 termasuklah penjarakan fizikal 1.5 meter, wajib menerima dos lengkap suntikan vaksin dan jemaah hendaklah menunjukkan bukti sijil digital vaksin melalui aplikasi MySejahtera kepada petugas masjid. Sementara itu, aktiviti lain seperti majlis-majlis zikir, kelas Al-Quran, kuliah umum dan khas dan lain-lain adalah tidak dibenarkan. Bagaimanapun, kelas-kelas pengajian secara dalam talian adalah digalakkan agar pengimarahan masjid dapat diteruskan. Jika didapati mana-mana masjid, surau atau musolla melanggar SOP yang ditetapkan, ia akan diarah tutup. Kelantan sudah memulakan suntikan dos penggalak vaksin COVID-19 Pfizer kepada petugas Barisan Hadapan Kesihatan bermula hari ini dengan 20,000 orang petugas dijangka menerima suntikan secara berperingkat. Pengarah Kesihatan Kelantan Datuk Dr. Zaini Husin berkata, untuk permulaan pihaknya mengutamakan pemberian kepada 200,000 individu termasuk mereka yang mempunyai komorbid atau penyakit lain. Untuk dos yang ketiga kita telah mulakan hari ini di mana kita memulakan pada frontliners, kemudian mereka yang mempunyai komorbid dan mereka yang mungkin ingin ke luar negara disebabkan oleh keperluan beberapa negara tertentu untuk mendapatkan booster, kita akan laksanakan.
Bagi individu yang mempunyai komorbid atau yang mahu keluar negara, mereka boleh mendapatkan suntikan dos penggalak di hospital, klinik kesihatan dan swasta yang terdekat. Mengulas lanjut, Dr. Zaini berkata, jumlah suntikan vaksin lengkap bagi golongan dewasa di Kelantan adalah sebanyak 79% sehingga semalam daripada 1.2 juta orang. Bagi memastikan rakyat negeri ini mendapat suntikan vaksin, JKNK masih menjalankan suntikan secara outreach dan walk-in selain mendapat kerjasama daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM untuk memasuki kawasan perkampungan orang asli. Yayasan Ikhlas sasar untuk menyumbang 5.8 juta ringgit dalam bentuk peralatan perubatan seperti set pakaian pelindung diri PPE dan pelitup muka grade perubatan kepada petugas Barisan Hadapan Kementerian Kesihatan di seluruh negara menjelang akhir tahun ini. Setakat ini, Yayasan Ikhlas menerusi tabung wira COVID yang turut mendapat kerjasama Permodalan Nasional Berhad PNB dan iMedic telah mengagihkan 140,000 set PPE dan pelitup muka dengan nilai 3.8 juta ringgit kepada Jabatan Kesihatan di beberapa negeri termasuk Sabah dan Sarawak. Setakat ini, kita telah mengagihkan sebanyak 140,000 set PPE di kebanyakan di seluruh negara. Khususnya, kita telah sampaikan ke negeri Selangor, kemudian Sabah dan Sarawak, kemudian baru-baru ini di Pulau Pinang, Kedah, Johor. Di Pulau Pinang baru-baru ini kita sumbang sebanyak 224,000, manakala di Sabah, di Kedah RM198,000, di Selangor RM298,000 dan di Kelantan ni kali ini yang terbanyaklah kali ini RM307,000 dan RM350. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan PPE projek tabung wira COVID Yayasan Ikhlas kepada Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan di Kota Baru hari ini. Dalam majlis itu, 10,500 set PPE, 3,000 set pelitup muka dan 3,000 pelindung muka yang melibatkan peruntukan lebih RM300,000 disumbangkan oleh Yayasan Ikhlas kepada Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan. Jadi kita di Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan dan juga bagi seluruh rakyat negeri Kelantan mengucapkan terima kasih pada yayasan. Utamanya dengan sumbangan ini menunjukkan bahawa kita di Jabatan Kesihatan sebagai frontliner tidak keseoranganlah dalam berhadapan dengan COVID yang kita telah menghampiri 2 tahun. Jadi dan pada yang sama dengan bantuan ini dapat mengurangkan sedikit beban kita di Jabatan Kesihatan dari segi keuangan. Bagi membantu serta membangunkan ekonomi yang terjejas akibat pandemik COVID-19, set PPE ini dijahit oleh individu yang hilang pekerjaan ketika COVID-19, ibu tunggal, golongan asnaf dan sukarelawan. Orang ramai yang ingin menyumbang dalam tabung wira COVID boleh berbuat demikian dengan menghulurkan sumbangan ke akaun Yayasan Ikhlas di akaun Maybank Islamik bernombor 5628 3463 6228. Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS bakal melaksanakan program pembangunan Agro Ehsan yang memfokuskan peluang perniagaan melalui penjualan produk pertanian PKPS serta program pembangunan usahawan tani. Ketua Pegawai Eksekutifnya Dr. Muhammad Khairil Muhammad Razi berkata, inisiatif itu bagi membantu mewujudkan sumber pendapatan baru buat rakyat Selangor, khususnya dalam kalangan B40 yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Jadi Agro Ehsan ini akan diterajui oleh pihak PKPS sendiri, di mana kita menyediakan daripada end-to-end solution, daripada production sehinggalah dari segi marketing termasuk digital marketing. Dan selain daripada pemasaran, kita juga menyediakan dari segi production, di mana kita membekalkan bahan mentah atau bahan basah atau barang-barang keperluan harian untuk mereka memulakan perniagaan dengan harga borong ataupun harga ex-farm. Program tersebut turut melibatkan kerjasama Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA dan Hijrah Selangor Hijrah bagi merancang pelbagai inisiatif keusahawanan menerusi program latihan serta mengenal pasti tapak perniagaan yang berpotensi menjadi sumber pendapatan baru kepada peserta. Setakat ini seramai 200 orang telah mendaftar dan PKPS menyasarkan 1,000 orang peserta dalam tempoh 2 tahun di bawah program berkenaan.
Sasaran kita kalau dalam tempoh dalam masa 5 tahun, kita target kita akan dapat 1000 ekor penuh. Kita targetkan dalam masa 5 tahun kita akan dapat 1000 ekor penuh. Tapi saya yakin dan percaya kita akan boleh mencapai 1000 ni dalam masa lagi singkat. Dalam masa 2 tahun kita boleh capai. Sebab sekarang ni dah mula dah. Setiap PBT dah mula tahu kita dah ada program macam ni dan mereka dah mula menghubungi pihak PKPS untuk melaksanakan program-program bersama program untuk di setiap PBT mereka lah. Penyertaan itu terbuka kepada orang ramai yang berminat untuk meningkatkan sumber pendapatan. Ia dalam masa sama dapat merangsang ekonomi negeri Selangor. Beliau berkata demikian kepada media selepas menandatangani memorandum persefahaman MOU antara PKPS, MBSA serta Hijrah di Shah Alam petang tadi. Kebakaran apartmen 46, nyawa melayang. Bertemu kembali, sekurang-kurangnya 46 nyawa terkorban dalam kebakaran besar melibatkan sebuah pangsa puri di selatan Taiwan. Manakala 60 bangsa lagi mengalami kecederaan dan dirawat di hospital. Insiden berlaku seawal jam 3 pagi waktu tempatan di Bandar Koh Siung. Stesen televisyen tempatan menyiarkan visual pasukan bomba bertungkus lumus memadamkan api yang marak di pangsapuri 13 tingkat itu. Kebanyakan bangsa terpaksa diberikan bantuan oksigen dan diusung ke hospital. Setakat ini punca kebakaran bangunan berusia 40 tahun itu masih tidak dapat dipastikan. Saksi bagaimanapun mendakwa terdengar bunyi letupan sejurus sebelum kebakaran. Api berjaya dipadamkan pada 7.15 pagi waktu tempatan. 5 maut manakala 2 lagi cedera dalam serangan yang disyaki menggunakan busur dan anak panah di beberapa lokasi di pusat bandar Kongsberg, Norway. Suspek yang bertindak secara individu itu kemudian berjaya ditahan dan motif serangan masih disiasat. Salah seorang bangsa yang cedera ialah pegawai polis yang tidak bertugas yang berada di sebuah kedai di salah sebuah lokasi kejadian. 2 mangsa yang cedera kini dirawat di unit rawatan rapi ICU namun dilaporkan stabil. Menurut pegawai polis tempatan, suspek belum disoal siasat dan masih terlalu awal untuk menjelaskan motifnya. Sementara itu, seorang jurucakap Martin Bernsen berkata pihak perisikan Norway PST kini dalam situasi berjaga-jaga. Kawasan sekitar serangan turut ditutup dan polis menasihati penduduk supaya tidak keluar rumah. Namun, tiada amaran keganasan dikeluarkan setakat ini. Sekurang-kurangnya 2 terkorban selepas pesawat ringan terhempas dan merempuh kawasan kediaman di Bandar Santee dekat San Diego, Amerika Syarikat. Insiden itu turut menyebabkan pesawat itu terbakar. Dalam kejadian itu, 2 buah rumah dan beberapa kenderaan juga dilapor terbakar. Pesawat ringan yang menggunakan enjin Cessna 340 itu dipercayai membuat penerbangan dari Yuma, Arizona. Ketika kejadian, penduduk di kejiranan itu terdengar bunyi kuat sebelum pesawat berkenaan terhempas. Susulan bunyi mengejutkan itu, beberapa penduduk bergegas ke lokasi kejadian untuk membantu mangsa. Sekian berita Hijrah malam ini. Layari alhijrahnews.com untuk laporan terkini dan eksklusif. Dan jangan lupa saksikan Dengar dengan topik hangat Sugar Baby, Wang dari Neraka 9 malam ini. Saya Adi Akmal Syarum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.